Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kembali kita bertemu untuk kita kembali menyambung dan mengambil faedah daripada kitab yang kita gunakan untuk kuliah ini, iaitu buku pintar ilmu tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah, cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang membicarakan tentang tauhid, awal wajib bagi setiap mukallaf. Dan kitab ini yang membahaskan secara terperinci, di mana padanya terkandung 12 bab. Dimulai dengan bab yang pertama, iaitu pengertian ilmu tauhid, dan diakhiri dengan bab yang ke-12, fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Kita masih berada pada bab yang ke-11, pada membicarakan tentang aktiviti manusia yang berpotensi jatuh kepada kesyirikan. Pada bab ini dibicarakan secara meluas terkait tentang 28 contoh aktiviti ataupun amalan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan syariat, dan jangan sekali-kali keluar daripada aturan itu yang dikhawatiri akan mendatangkan musibah, iaitu membawa kepada kesyirikan yang menyebabkan terbatal keislaman seseorang. Kerana apa saja bentuk ibadah ada aturannya, dan setiap ibadah wajib seorang hamba itu melakukannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan hendaklah ditujukan semata-mata kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang keluar daripada aturan ini, ya, sehingga membawa kepada keluar daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dikhawatiri akan menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan dan akhirnya terbatal keislamannya, ya, dan ini sungguh satu perkara yang hendaknya dijauhi dan dielakkan, kerana kerugiannya bukan hanya di dunia, tetapi kerugiannya adalah di negeri akhirat, iaitu yang diharamkan bagi pelakunya untuk memasuki syurga. Dan ini sungguh satu kerugian yang tak sepatutnya dituai oleh seorang hamba yang berletih berpayah ketika dia hidup, ya, dalam melakukan amal ibadah. Baik, insyaAllah pertemuan pada petang ini kita akan membahaskan tentang amalan ataupun aktiviti yang ke-22, iaitu di bawah tajuk mengharap kepada sesuatu, iaitu al-khawf, ya, ar-raja. Ar-raja yakni berharap. Apa makna mengharap? Iaitu berhajat, berkeinginan atau memerlukan kepada sesuatu. Dan mengharap di sini ia datang dari dua sisi, satu dalam urusan dunia dan satu dalam urusan akhirat.
terkait tentang hak-hak Allah Ta'ala, dan itulah yang dibicarakan pada tajuk ini. Baik, berkata Syekh rahimahullah, sesungguhnya sikap raja, ar-raja adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun ibadah. Ibadah itu dibangunkan di atas sikap cinta, rasa takut dan sikap raja yang diharap. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasan, asas ibadah seorang hamba mesti berasal, berpusatkan, berpaksikan pada 3 perkara yang paling utama rukunnya, iaitu cinta, yang telah berlalu penjelasannya, kemudian rasa takut dan sikap raja. Sikap raja ini merupakan amalan agung daripada amalan-amalan hati. Dalil-dalil syariat banyak menyebutkannya, berikut pujian terhadap orang-orang yang mengamalkannya. Memang banyak, sehingga ada di antara ulama menghimpunkan dalil-dalilnya yang terkait tentang tajuk ini. Semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, memuatkan dalam bab yang ke-50 dalam kitabnya di bawah tajuk takut, ataupun dalam bab 51, iaitu mengharap kepada sesuatu. Baik, Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, raja, yakni rasa harap, adalah keinginan seseorang hamba terhadap sesuatu yang mungkin ia perolehi dalam waktu jauh atau dekat, tetapi tetap diposisikan sebagai sesuatu yang dekat. Jadi raja ini rasa harap, iaitu berkeinginan, berkemahuan, memerlukan iaitu daripada seorang hamba terhadap sesuatu yang ia perolehi dalam waktu jauh atau dekat. Maknanya benda tu belum berlaku, dia inginkan untuk mencapainya, memperolehinya atau meraihnya. Dan mengharap ini adalah salah satu daripada tabiat manusia. Dan harap yang disebut di sini adalah harap yang berbentuk ibadah, iaitu perlakuan seorang hamba dalam melaksanakan ibadah, contoh, dan dia mengharap ibadah itu diterima di sisi Allah. Baik, raja mengandungi sikap menyerah dan merendah. Sikap ini hanya boleh ditujukan pada Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dapat mengakibatkan syirik kecil atau syirik besar, tergantung keadaan hati orang yang mengharapkannya. Jadi disebabkan harap ini adalah salah satu bentuk ibadah hati yang agung, maka mengharap itu hanya khusus boleh mutlak ditujukan kepada Allah. Karena harap itu berbentuk inginkan sesuatu daripada yang diharapkan. Jadi apabila seorang hamba mengharapkan sesuatu pada Rabbnya, semisal dia berharap agar mendapat keampunan, semisal dia berharap agar diterima seluruh amalnya, berharap agar dia dimasukkan ke dalam syurga, berharap agar dipanjangkan usianya, berharap agar diberikan kesihatan pada dirinya, semuanya ini hanya mampu dipenuhi oleh Allah Ta'ala, tidak makhluk. Maka barang siapa yang memalingkan selain daripada kepada Allah Ta'ala, kepada makhluk, maka itu akan membawa kepada syirik akbar. Fadilatul Syekh rahimahullah melanjutkan, ketahuilah, sikap raja yang terpuji hanya bagi yang mahu taat pada Allah dan mengharapkan pahalanya, atau mahu bertaubat dari segala dosanya dan mengharap akan diterima taubatnya. Ini contoh harap yang terpuji yang terkait tentang syariat, iaitu taat kepada Allah dan mengharapkan pahala, dan pada masa yang sama takut akan azab Allah. Ini adalah salah satu makna, iaitu daripada definisi takwa, sebagaimana yang disebut oleh Talaq bin Habib, seorang tabi'in rahimahullah. At-taqwa bermakna iaitu anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah. Takwa itu adalah kamu beramal dengan mentaati perintah Allah di bawah cahaya Allah, ini petunjuk aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, Quran dan hadis. Dan pada masa yang sama berharap agar Allah berikan pahala, harap pahala. Wa anta truka maksiatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan pada masa yang sama juga menjauhi apa yang Allah larang,
iaitu maksiat, tinggalkan atas nur cahaya Allah, panduan, petunjuk daripada Allah, Quran dan hadis. Dan pada masa yang sama sangat takut terhadap azab Allah. Ini dia harap pada Allah. Jadi harap dan takut ni berjalan beriringan. Dan sebentar lagi akan datang perbahasan tentang takut. Sebenarnya takut tu pada poin yang ke-21, tapi tak apalah, kita telah lompat, nanti kita akan undur kembali. Jadi Fadilatul Syekh rahimahullah melanjutkan, ketahuilah sikap rojak yang diharap yang terpuji hanya bagi yang mahu taat pada Allah dan mengharapkan pahalanya, atau mahu bertaubat dari segala dosanya dan mengharap akan diterima taubatnya. Adapun pengharapan yang tidak disertai amal dan usaha, maka ia hanyalah lamunan dan angan-angan yang tercela. Menunjukkan mengharap bukan hanya sekadar mengharap dengan ucapan atau keinginan, tetapi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Jadi mengharap ini lawan daripada berputus asa. Mengharap adalah bergantung, bergantung, berhajat. Contoh pelaku dosa umpamanya, dia hendaklah mengharap keampunan daripada Allah. Jangan dia berputus asa daripada keampunan Allah, sejahat apapun dia. Sebagaimana yang Allah ingatkan dan Allah sebut tentang prinsip ini. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala memberikan iaitu pengharapan kepada orang-orang yang melampaui batas. Maknanya pelaku dosa, orang yang bermaksiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri masing-masing, diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah ayat pengharapan, ayat yang memberikan khabar gembira kepada pelaku-pelaku dosa. Siapa pelaku-pelaku dosa itu? Kita. Dan dosa kita itu bertingkat-tingkat, tak sama setiap hari dan tak sama setiap kita dengan orang lain. Kita sendirilah yang mengetahui sebanyak manakah dosa yang telah kita perbuat. Ada manusia yang sepanjang usia tak pernah berbuat kebaikan, penuh dengan dosa. Ada orang yang silih berganti dosa dan pahala. Dan begitulah manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan jauh dekatnya mereka dengan Allah Ta'ala. Dan Allah yang maha luas rahmat lagi penyayang memberikan khabar gembira kepada hamba-hambanya yang jatuh kepada kemaksiatan, dosa dan seumpamanya. Tetap Allah bagi peluang untuk mendapat rahmat Allah, iaitu diampunkan dosa-dosa. Dan jalan pengampunan daripada Allah tak terhitung banyaknya. Di antaranya apa? Istighfar, bertaubat, melakukan kebaikan, berdoa, orang lain mendoakan dia, dan pelbagai lagi. Dan kemuncaknya, siapa yang boleh menghalang Allah yang Maha Pengampun untuk memberi ampunan kepada sesiapa saja hamba yang diinginkannya. Jadi hidup jangan berputus asa, maka hendaklah sentiasa mengharap kepada rahmat Allah. Kerana rahmat Allah maha luas, di dunia, begitu juga di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladhina yal'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah kepada Rabb mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya, harap dan takut akan azabnya. Sungguh azab Rabb kalian itu sesuatu yang harus ditakuti. Surah Al-Isra, surah yang 17 ayat 53. Mengharapkan wasilah kepada Allah adalah ingin dekat dengannya melalui penghambaan dan cinta. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 pilar ataupun 3 rukun keimanan, iaitu rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Allah Ta'ala juga berfirman, Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim.
Siapa saja yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sungguh waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 5. Ya, kamu berharap atau kamu tidak berharap, tetap hari perjumpaan itu akan kamu temui. Kamu akan sampai kepadanya. Dan setiap orang yang beriman hendaknya memiliki keinginan untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Nikmat yang paling agung di negeri akhirat dapat bertemu dan melihat wajah Allah secara langsung. Dan ini tak akan dapat diraih melainkan ahli syurga. Dan tak akan menjadi ahli syurga melainkan orang yang beriman. Inilah pentingnya untuk kita berharap agar kita dapat bertemu dengan Allah. Kerana itulah nikmat yang paling agung. Allah Ta'ala juga berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 218. Jadi kesimpulan daripada ayat-ayat ini, orang yang beriman, kerana mereka tingginya harapan untuk bertemu dengan Allah, maka di dunia mereka bersusah payah, berletih untuk melakukan ketaatan pada Allah. Kerana itulah dia syarat untuk bertemu dengan Allah. Jadi syarat untuk bertemu dengan Allah mesti dibuktikan dengan perbuatan, iaitu ketaatan. Bukan hanya sekadar ucapan di lisan. Itu dinamakan sebagai apa? Angan-angan. Harapan tanpa sebarang tindakan, maka itu adalah kesia-siaan. Allah Ta'ala juga berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia berbuat syirik dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabbnya. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 110. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang, iaitu hendaklah setiap kita memiliki cita-cita, keinginan, kemahuan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Tetapi bertemu dengan Allah Ta'ala itu ada syarat. Syaratnya adalah mengerjakan kebajikan, amal soleh, mentauhidkan Allah dalam beribadah dan meninggalkan segala kesyirikan dan yang sejenis dengannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jangan sekali-kali salah seorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka terhadap Rabbnya. Jadi wajib bagi seorang hamba berbaik sangka dengan Allah. Apa makna baik sangka? Baik sangka dengan apa yang telah Allah janjikan dan tetapkan, bahawa Allah dia Maha Pengampun, Allah dia Maha Penyayang, Allah dia Maha apa? Maha luas rahmatnya, Allah dia Maha Memberi, Allah Maha menepati janjinya, dan pelbagai lagi. Dia kena yakin dan dia kena baik sangka, percaya bahawa segala janji Allah Ta'ala pasti Allah Ta'ala akan tepati. Dan jangan sekali-kali buruk sangka kepada Allah. Apa saja yang menimpa kehidupannya di dunia ni, segala ujian, khususnya yang dia tak suka, maka hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali dia berburuk sangka dengan mengatakan Allah itu berlaku zalim terhadapnya, dengan alasan selama hidup dia tak pernah melakukan maksiat, dia sentiasa berbuat taat. Tapi kenapa Allah datangkan musibah demi musibah, kesulitan demi kesulitan, sakit itu sakit ini, dan macam-macam. Namun hendaklah dia berbaik sangka dengan Allah, kerana Allah dia yang mengatur, adapun kita bukan yang mengatur. Maka terimalah aturan Allah. Tentu di sebalik itu ada rahmat, ada kebaikan yang kita tidak tahu, yang Allah Ta'ala Maha mengetahui. Apa yang perlu kita buat? Lalui mengikut ketentuan syariat, redha, bersabar, makin mendekatkan diri pada Allah, berbaik sangka, perbaiki keikhlasan, perbaiki amalan, dan banyak lagi. Yang itulah dia di antara sebab Allah Ta'ala memperingatkan kita dengan pelbagai ujian tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, Yaqulullahu Azza wa Jal, Ana inda zanni abdi falyazunna bi ma sya'a. Allah Azza wa Jal berfirman, aku menurut persangkaan hamba-Ku.
maka sangkalah tentangku sekehendaknya. Jadi sangkaan di sini adalah iaitu sangka baik pada Allah dalam urusan nikmat, dalam urusan musibah khususnya. Banyak di antara kita boleh bersabar, boleh redha, boleh bersyukur dalam urusan nikmat, tetapi sedikit sekali, qalil, dalam urusan musibah. Sebab musibah fitrah manusia memang tidak menyukainya. Ya, daripada sebesar-besar musibah sampai sekecil musibah, ya, ada saja keluhan dia. Makan awal mengeluh, makan lambat pun mengeluh. Contoh. Ya. Makan sedap pun mengeluh, makan tak sedap pun mengeluh. Badan kurus mengeluh, badan gemuk pun mengeluh. Contohlah tempat lain. Tu contoh. Ya. Jadi senang tak nak memiliki sifat iaitu pasrah, redha? Sulit. Tidak semudah bicara. Sulit. Kecuali orang-orang yang telah ditarbiah dirinya dengan ilmu dan juga pengamalan. Dan ini tentunya mengambil masa yang panjang, mujahadah an-nafs, melawan. Sebab itu dengan ilmu. Sebab itu makin rapat, makin akrab dengan Al-Quran, makin rapat, makin akrab dengan hadis-hadis Nabi SAW yang berbentuk khususnya tazkiyatun nafs, maka makin lembutlah hati, makin mudahlah tunduk. Jadi rawatan yang paling mujarab ni terhadap penyakit hati dan juga tindakan adalah qala Allah wa qala Rasul. Bukan hospital, bukan doktor, bukan. Yang ini. Tapi manusia jauh daripada dua sumber ini. Ya, yang hospital tu dekat je, sakit sikit saja nak cari ubat, nak pergi doktor. Ya, sampai jaga kesihatan, ambil insurans, takaful bagai-bagai supaya jangan kena sakit. Kalau kena sakit, hospital 5 bintang dulu. Tapi hatinya yang sakit, jiwanya yang sakit, tak diendahkan. Padahal itulah sakit yang paling membinasakan. Ya, sakit hati ni, ya, yang paling membinasakan. Kerana di situ terhimpun, apabila terhimpun penyakit-penyakit hati yang tercela, otomatik nanti akan datang penyakit fizikal. Banyak manusia teralpakan di antara punca utama sakit fizikal adalah datang daripada sakit hati. Setuju tak? Contoh stres. Apabila stres, apa jadi pada badan? Tadi penyakit apa? Anxiety. Cemas tu penyakit apa? Penyakit hati. Ya, khawatir itu, risau ini. Ya. Cemas. Ya, aku ni kalau mati ni siapalah nak bela isteri dan anak-anak ramai, kecil-kecil lagi, siapa nak bela? Dia cemas pun situ. Padahal kalau dia baik sangka dengan Allah Taala, maka dia tak akan khawatir kerana dia ada Allah Taala. Sebab Allah Ta'ala itu dia adalah Ar-Razzaq, dia adalah Al-Mudabbir. Allah yang maha memberi rezeki. Sebagaimana dulu dia dilahirkan dalam keadaan barangkali keluarganya susah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dia hidup sihat sampai sekarang. Bahkan lebih lagi kejayaannya berbanding dengan kedua orang tuanya. Siapa yang mengatur semuanya itu? Allah Ta'ala. Jangankan kita yang ada akal, binatang yang akalnya diprogramkan. Semua akal binatang program sama dulu sampai sekarang. Rutinous activity dia setiap hari. Burung keluar di pagi hari dalam keadaan temuluk kosong. Keluar dia tujuan dia untuk apa? Memenuhi temuluk je, itu je. Keluar nanti belum maghrib balik, kenyang dia. Kemudian begitu happynya burung-burung tu, betul kan? Bila burung tu happy, gembira? Cuba tengok bila dia duduk atas pokok. Yang burung yang banyak-banyak tu macam-macam dia berkicau, bunyi macam-macam, seronok lah tu. Contoh. Ya, kerana apa? Tingginya pengharapan dan tawakalnya makhluk itu kepada Allah. Allah ajar makhluk-makhluknya itu agar bertawakal, berharap, bergantung, baik sangka. Jadi manusia tak sepatutnya kebalikan daripada itu, kerana manusia adalah sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu Allah sebut. Tapi bila dinamakan sebaik-baik kejadian? Bila menggunakan akal, berjalan di bawah aturan nakal. Akalnya berfungsi bila dia mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dekat, maka akan bertambahlah keimanan dan ketakwaan. Maka barang siapa yang jauh daripadanya,
maka makin menipislah keimanan dan ketakwaan. Itu rumus yang tak terbantahkan, baku, berjalan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Sebab apa? Bila seseorang itu makin akrab dengan Quran dan hadis, menandakan hatinya bersih, menandakan dia sangat dekat dengan Allah, menandakan dia ingin mencari dan menghimpun pelbagai kebaikan, menunjukkan dia sangat prihatin, menunjukkan dia sangat concern and particular, menunjukkan dia sangat berbaik sangka kepada Allah. Jadi lawan daripada itu, sebab itulah timbulnya pelbagai hilang ketenangan, hilang kelapangan, rumah besar tapi rasa sempit. Ya, semuanya di mana? Di jiwanya, di hatinya. Hatinya lapang walaupun rumahnya sempit, dia rasa luas. Nikmat, dia bersyukur. Ya. Dia redha dengan seadanya. Kenapa? Kerana harapannya kepada Allah. Segala-galanya dia serah kepada Allah. Sebab tu seorang mukmin yang menakjubkan ni adalah seorang mukmin yang terzahir daripada seluruh apa yang ada di dalam hatinya, iaitu akan terbit kesyukuran dan kesabaran. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Apa saja yang menimpa dirinya semua baik baginya, dan kamu tak akan menemui ini kecuali pada orang mukmin. Apa dia? Nabi SAW bagi contoh. Apabila dia dikurniakan nikmat, maka dia bersyukur di atasnya, dan itu baik baginya. Apa saja nikmat, sekecil-kecil nikmat sampai sebesar nikmat, sama baginya. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, kepayahan, musibah, ibtila, diuji dengan perkara tersebut, dia bersabar, be patient. Dan itu baik baginya. Baik, balik. Manakah yang lebih didahulukan? Sikap raja atau khauf? Nanti khauf ni kita undur. Kita terlajak masuk pada sikap raja dulu. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, para ulama berselisih pendapat. Apakah manusia harus mendahulukan harapan ataukah harus mendahulukan rasa takut? Kerana dua sifat ini dia ibarat sayap. Dia akan menyeimbangkan perjalanan seorang hamba menuju kepada Rabbnya. Ya, sehingga ulama buat perumpamaan, rukun ibadah itu al-mahabbah, al-khauf, war-raja, ibarat anggota yang ada pada seekor burung. Al-khauf sebelah sayap, Ar-Raja sebelah sayap, Al-Mahabbah kepala dia. Tiga ni bila ada, dia bolehlah pergi ke mana dia nak pergi. Sekarang seorang hamba tu ibarat seekor burung yang dalam perjalanan menuju destinasinya, iaitu meraih keredaan dan kecintaan Allah Ta'ala. Tiga ni mesti berjalan. Dan tiga variables ini ataupun parameter ni dia berkadar, dia bergantung. Dia sebagai pemalar yang boleh diubah. Macam formula lah. A campur B sama C. A, B tu boleh diubah-ubah. Nak jadikan jumlah C tu berapa. Contohnya C jumlahnya 10. A dan B boleh tukar tak? Boleh sama. 5 campur 5 boleh 6 campur 4, 3 campur 7. Boleh faham? Ni macam ni. Ni maksud di sini. Bila raja itu yang lebih mendominasi, bila khauf itu yang lebih mendominasi, dalam keadaan bagaimana? Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahawa rasa takut dan harapannya harus menjadi satu. Maknanya seimbang. Rasa takut tidak boleh lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya. Maknanya kena readjust bagi balance. Ini biasanya dalam keadaan normal, sama, berjalan beriringan. Pemicunya adalah al-mahabbah. Siapa saja yang salah satunya lebih tinggi dari yang lain, maka binasalah orang itu. Tak seimbang. Sebab apabila harapannya lebih tinggi, maka manusia akan selalu meminta keamanan dari kemurkaan Allah Ta'ala. Bila harapan tinggi, jadi dia rasa relax. Sebab apa? Buat dosa pun tak apalah, apa gantung pada Allah ni. Hilang kecil sifat takut. Jadi dia akan meremehkan maksiat. Bila terjatuh dalam maksiat, dia rasa okey, tak apa, Allah tu dia Maha Pengampun. Jadi aku harap keampunan dia. Boleh faham? Mantap. Ya. Adapun jika rasa takutnya lebih dominan, kalau takut dominan, maka ia akan putus asa dari rahmat Allah. Ada tak orang seperti itu? Ada stres. Ya,
tengok aku ni jahat sangat ya Allah, tak ada harapan masuk syurga. Baik aku bunuh diri terus. Daripada hidup, baik mati. Contoh. Ni. Sebab tu motivasi ni, counselling ni yang paling efektif Quran dan hadis. Tu je. Ada pada Quran. Kalau kita menghadapi orang yang depression, anxiety, apa lagi, stress, fear, baca Quran. InsyaAllah sembuh. Sebab tu Al-Quran syifa. Bukan ambil ayat Quran, rendam dalam air minum. Bukan. Read with understanding. You feel it and then you live with it. Tu Quran. Tapi itu tak diajar. Mahabah letak mana? Mahabah tu dia adalah kombinasi tu. Dia adalah pemicu, pembawa. Dia macam guide. Bawa pergi ke mana? Kecintaan kamu pada siapa? Pada Allah. Maka yang dua ni akan berjalan, ikut dia. Kalau ada kebencian, undur, tak pergi dia. Boleh faham? Baik. Itu pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Sebahagian ulama pula berpendapat bahawa saat atau ketika mana seorang hamba sedang mengerjakan ketaatan, dia letak contoh. Kalau sedang membuat taat, apa yang patut didahulukan? Ia harus meninggikan rasa harap. Sebab apa? Sebab tengah buat ibadah. Tak, sebab apa tak letak takut dulu dalam beribadah? Kenapa letak harap? Harap supaya ibadah itu diterima. Harap supaya Allah terima ibadah kita. Kalau tidak, rugi, letih di negeri akhirat. Harap nak dapat pahala, berat timbangan, masuk syurga, tiba-tiba wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah sebut dalam Quran. Dan nanti kami hadapkan, kami jadikan amalan yang mereka bawa itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Useless, valueless, tak ada nilai. Tapi pergi balik, harap. Di dunia penat, berzikir, berwirid bagai, macam-macam buat. Tengok-tengok, bila dihadapkan di hadapan Allah, rejected, not accepted. Menyesal, it's too late already. Jadi kena ada pengharapan, ya Allah, terimalah amal ibadah yang aku lakukan. Kerana engkau yang maha mengetahui tentang kualiti ibadah itu. Ada keikhlasan, ada kekhusyukan. Dan itu semua bergantung pada situasi ketika kita buat. Terkadang datang penyakit riak, terkadang melakukan amal ibadah dalam keadaan bermalas-malasan, keterpaksaan. Odah, solat, malas bangun. Odah, jom ronda-ronda kampung, cepat bangun. Jom pergi pasar malam, laju. Tu. Jadi ketika itu minta maaf kepada Allah. Dan sebab apa? Menipisnya keikhlasan, tapi didorong oleh keterpaksaan. Sebab itu dalam perbahasan tentang cinta, kita telah sebut, cinta itu menatijahkan apa? Iaitu keinginan, keinsafan, kerelaan. Menafikan apa cinta? Menafikan keterpaksaan. Dan akhirnya apa? Membawa kepada merasai nikmat dan lazatnya dalam beribadah kepada Allah. Bila datang sifat cinta, maka hilanglah sifat benci. Maka dengan itu mudah untuk melakukan apa-apa. Mudah nak bangun untuk solat, mudah nak baca Quran, mudah nak duduk dalam kuliah, payah untuk tidur ketika kuliah. Contoh. Nampak? Untuk mendapatkan mahabbah juga, mesti perlu pada mujahadah. Memang bukan saja menyintai. Mujahadah tu payung terhadap seluruh amal ibadah yang zahir dan yang batin. Bukan hanya untuk cerita tak. Yang mesti mujahadah tu adalah untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, untuk bersabar, semuanya perlu mujahadah. Kena lawan. Apa makna mujahadah? Mujahadah tu mengerahkan seluruh potensi diri, maximizing our true potential, attempting nak lawan segala halangan terutamanya, dan untuk berbuat. Dan dia bukan mudah, tetapi dia perlu dilatih. Dia ibarat skill. Apa beza knowledge dengan skill? Knowledge you can learn, skill you practice it. Tu. Knowledge saja kalau tak dipraktis tak jadi skill. Dia tinggal sebagai knowledge. Ilmu di dada. Alim, disebut alim. Banyak ilmu, tapi tak ada faedah. Sebab apa? Tak nampak dalam bentuk practicality, tak hidup dalam diri dia. Sebab tu skill itu adalah sesuatu yang boleh dipelajari. Orang lelaki katakan tak pandai masak, boleh pandai tak masak? Boleh. Cuba test sekali Syakir, suruh dia masak dapur tengok. Kan? Lambat laun pandai lah. Sebelum Syakir.
Contoh. Orang perempuan, umpamanya tak pandai nak buat kerja-kerja plumbing. Paip bocor, ada suami, semua suami. Daripada sekecil perkara sampai besar. Cuma suami tak ada. Dalam keadaan terdesak. Pandai dia. Jadi kunci dia apa? Kunci dia. Kemahuan. Sebab tu sebut. Imam Syafi'i rahimahullah sebut apa? Nak jadi orang yang alim, terpelajar, mesti ada 6 syarat. Akhi, lan tanalal ilm illa bisittatin. Sa'umbika an tafsilihi bibayan. Zakaun, wa hirsun, wa jatihadun, wa bulghatun, wa suhbatu ustaz, wa tulu zaman. 2 kekunci kat situ apa? Ihris. Apa kata Nabi SAW? Wa hirsun, ihris ala ma yanfa'u. Kemahuan. Kalau tak ada kemahuan, apa akan jadi? Ni letak air atas meja ni. Kalau tak ada kemahuan nak minum, habis tak air tu? Tak. Kita boleh tarik seekor kuda ke tepi sungai, tapi kita boleh paksa tak dia untuk minum. Kalau dia tak ada kemahuan, tak ada keinginan, tak minum dia. Itu contoh. Itu ilmu motivasi Quran dan hadis yang ajar. Baik, sekarang adapun jika akan berbuat maksiat, maka ia harus meninggikan rasa takut. Sebab apa? Sebab apa? Bila buat maksiat kena ada tinggi rasa takut. Takut akan azab Allah. Nak buat maksiat mesti ada takut. Bukan ada harap, ada takut. Bukan buat maksiat, tak apa nanti aku jatuh, aku harap Allah ampun. Tak. Mesti bila nak buat maksiat ataupun sesudah terjatuh, mesti perasaan takut yang tinggi. Takut tinggal solat berjamaah. Steady, relax, jangan rasa tak apa-apa. Mana boleh begitu? Faham? Jadi seorang isteri, dia wajib memperingatkan suami. Abang, azan dah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Nak berkepit-kepit apa ni? Pergi masjid. Macam tu. Barulah untung. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Arba'un minas sa'adah. Apa salah satunya? 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Al-mar'atus solihah. Tu. Isteri yang solehah. Untung tak dapat isteri yang solehah. Begitu jugalah dapat suami solehah. Solehah pula dah. Suami yang soleh. Isteri yang solehah ni, bila suami nak pergi kerja, keluar rumah, apa pesan dia? Pertama tadi apa? Keluar kaki kiri kanan. Dah baca doa belum? Tadi kasut tu pakai kiri ke kanan? Tu isteri yang faham sunnah. Abang ingat pergi kerja, jangan mengular tempat kerja. Jangan beranakonda lagi. Pergi kerja amanah. Bekerja sungguh-sungguh, jangan tidur tempat kerja. Jangan mengular, jangan salah guna harta tempat kerja. Jangan bawa balik ke rumah. Pastikan rezeki yang dicari itu halal. Untung dapat isteri seperti itu. Begitu juga suami, ingatkan isteri. Di rumah, jaga harga diri. Jangan biar pun sesiapa masuk rumah tanpa izin. Hatta yang datang tu, ayah kita, mak kita. Boleh tak kita bagi izin? Mak kita datang rumah kita, kita dah suami, tak boleh. Walaupun dia mak ayah kita, kena minta izin dulu. Abang ni ayah datang, tiba-tiba tercegat ni. Contohnya, abang nak bagi masuk ke tak? Suami kata jangan bagi masuk. Kena kata ke ayah, ayah, suami tak bagi masuk. Ayah balik dulu boleh? Boleh tak begitu? Boleh ikut aturan syariat. Tapi aturan uruf adat tu kita tak sampai hati. Betul kan? Dan jarang pun anak akan kata begitu. Tapi kadang-kadang akan berlaku. Sebab apa? Sebab apa? Sebab itu sunnah datang ke rumah orang, bagi tahu dulu. Jangan tiba-tiba tercegat. Barangkali waktu itu dia tengah berkelahi dengan isteri dia. Jadi mood tu tak sesuai nak terima tetamu. Walaupun ayah ataupun ayah mentua. Ataupun rumah dalam keadaan macam sarang tikus. Nanti Pak Mentua datang, Allah teruknya menantu aku, penyegarnya amat. Kan buruk sangka. Padahal tak. Situasi itu. Jadi ini kena faham. Jadi itu ilmu rumah tangga. Kena banyak belajar. Bukan buat belajar fake munakahat aja, tak. Fake parenting kena belajar, wajib. Tak sempat lagi nak pergi ceramah waktu. Baik, itu selingan-selingan lah. Baik, kerana itu rasa harapnya harus lebih tinggi, iaitu supaya ibadahnya diterima. Adapun jika hendak berbuat maksiat, maka ia harus meninggikan rasa takutnya, supaya ia tidak akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang menghalang kita daripada melakukan maksiat adalah tingginya rasa takut pada Allah. Sebab itu sifat takut ni kalau hilang daripada seseorang, maka hilanglah sifat malu. Ya, banyak orang yang hilang sifat malu.
Pada hari ini terutamanya para wanita, upload gambar sana sini dalam Facebook dia. Wanita upload isteri dia, anak-anak perempuan, padahal mereka semua itu adalah aurat. Padahal apa guna untuk dipamerkan wajah anak-anak perempuan, isteri, mak dia? Ya, tak perlu. Bayangkan manusia berapa banyak mata yang memandang. Khawatir nanti kena hasad, pandangan ain. Satu. Dan mendatangkan maksiat yang lain. Yang selamat, ya, tak perlu. Sebab tu wanita-wanita para salaf dulu memang tak dapat dikenali isteri mereka itu, para ulama tu. Ada berapa tempat je dapat dilihat wanita-wanita di zaman salaf. Yang pertama ketika dia berpindah rumah setelah dia berkahwin. Baru dia keluar rumah nampak, oh itu dia. Yang kedua pergi menuntut ilmu. Oh nampak. Yang ketiga saat kematian. Tak banyak. Selain itu tak nampak dia. Sekarang siap promosi ni. This is my wife, you know. Ya, upload gambar sampai anniversary dia. Ya. Selamat ulang tahun sayang. Macam-macam sebut dalam Facebook. Ya. Kalau dalam keluarga dia saja tak apalah. Yang semuanya mahram dia. Ni bukan mahram semua tengok. I love you darling lah. Pun nak tulis dalam Facebook. Ni rakan dia banyak dia baca ni. Dia tengok isteri dia. Kalau jadi isteri aku bagus juga silap suami dia ni. Nampak? Syaitan. Takut. Jadi ikut aturan Allah. Ya buat apalah, kita punya personal activity pun nak di-share dengan orang. Sebab hilang sifat takut dan hilang sifat malu. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Kalau kamu tak malu, buatlah apa saja. Tengok keadaan Nabi SAW. Untuk apa kita share-share gambar isteri kita, anak perempuan kita? Untuk apa? Tak ada kepentingan. Ya. Jangan share tu. Share kita makan kat restoran mana pun dia larang. Ni makan kat sana, makan kat sini pun nak tunjuk ke orang. Canggih sangat lah penuhnya makan. Nampak tak? Tak perlu. Cuba lihat satu ketika norms masyarakat tak akan terima kalau diary peribadi dia dibuka. Dulu zaman kita diary kan, tutup rapat tu, macam-macam aktiviti tulis. Kalau ada kawan ambil buku, siap lah berperang. Yang kau baca diary aku buat apa. Sekarang ni diary peribadi di upload, ditunjuk sesuatu apa buat. Dan keadaan bertabarus lagi dan pelbagai lagi. Senang tak ni menghadapi ujian di zaman ni? Sulit. It's very difficult. Kena mujahadah tahap tinggi. Apatah lagi kalau orang tersebut orang yang agamawan, lagi besar fitnah. Kena tutup, kena minimize. Tak boleh buang semua. Sekurang-kurangnya mujahadah. Ya, ingat akan amaran dan ancaman daripada Allah. Sebahagian ulama lainnya berpendapat bahawa orang yang sedang dalam keadaan sihat harus meninggikan rasa takutnya. Sedangkan orang yang sedang sakit harus meninggikan rasa harapnya. Munasabah. Waktu sihat dia kena ada rasa takut. Sebab apa? Aku sihat lagi, muda lagi, kuat lagi. Enjoy dulu. Makan sebuah-buahnya, barulah dah kayu basikal esok. Dah doktor kata sakit, lemak lebih. Sebab tu betul ni keadaan. Sebab tu Islam letakkan prevention is better than cure. Betul kan? Cegah. Sebab tu nikmat sihat ni nikmat yang sangat agung. Sebab tu Nabi SAW ajar kaedah yang paling mudah untuk sihat bagaimana? Apa kaedah awalan yang semua orang mampu lakukan? Satu sin pun tak payah keluar. Baca doa. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Tengok, 3 benda yang disebut ni adalah aset yang paling penting. Kesihatan yang paling utama. Sihat 3 ni, sihat semuanya. Boleh berbuat apa saja. Mula sihat seluruh anggota tubuh badan. Kemudian yang kedua telinga. Kenapa telinga dulu bukan mata dulu? Kenapa? Sebab telinga itulah tempat menerimanya ilmu. Mata pun dia juga nak baca kitab ni, kalau tak nampak nak baca macam ni. Ya, tapi telinga kalau tak suka dapat maklumat. Pasti boleh dapat. Mata. Mata membaca. Sebab apa? Sebab kalau tak nampak masih boleh mendengar ilmu. Ya. Sebab tu telinga tu dia lebih utama. Bayangkan kalau telinga tu tak mendengar, orang bagi arahan, orang menjerit, emergency pun dia tak tahu. Betul kan? Mata boleh nampak isyarat, tapi mata tak dapat nak menafsirkan dengan tepat. Telinga ni paling tepat sebab dia deria suara. Dia boleh tahu intonasi bahasa naik turun. Tengok betapa bijak sananya Nabi SAW dalam menyusun doa. Letak priority. Doa, sihat.
Minta kepada Allah. Kemudian tawakal dan ikutlah aturan sebab musabab. Cara permakanan, ya, aturan tidur, jenis makanan, exercise. Bagi orang yang kerja pejabat memang kena exercise lah dia. Kalau nak kerja kampung tak payah. Dia menyangkul lah, dia banyak pokok lah, dia tebas itu, tebas ini, bagi makan ayam, bagi perlu dia. Tu yang maintain tu. DMI maintain. Ini makan tidur, kuliah tidur, semua dia tidur. Tak ada tempat yang tak tidur lah. Memang ajaib tu, ajib. Masya Allah. Nikmat juga, mudah tidur tu kan. Kemana dah ni? Oh, masuk balik track. Sebab orang yang sihat, jika tinggi rasa takutnya, nescaya ia akan menjauhi kemaksiatan. Adapun orang yang sakit, jika tinggi rasa harapnya, nescaya ia akan sampai pada Allah, iaitu dengan berbaik sangka kepadanya. Jangan kita jadi bila sakit baru nak menyesal, barulah nak beramal itu, nak beramal itu. Tapi dah terlewat. Sebab apa? Hilanglah kekuatan. Kalau muda dululah aku mengaji lah, kalau muda dululah aku buat itu, dah buat ini. Tentu sekarang ni relax. Kalau tu dilarang, kalau berkalau terhadap sesuatu yang telah berlalu, yang tak boleh lagi diundur waktu. Sebab tu masa ni sangat penting. Kena atur waktu. Terutamanya kita orang muda, terutamanya kita para pelajar, talabul ilm. Asyik nak membuta kerja, mesti kurangkan tidur. Tengok Imam Syafi'i rahimahullah bagaimana tidurnya. Ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam syairnya? Hayatul fata wallahi bil ilm wa tuqah. Hayat hidupnya seorang anak muda ni, demi Allah yang pertama bertakwa kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Especially ketika bersendirian. Especially di zaman sekarang. Maksiat itu ya berada pada setiap orang. Tinggal dia ada sifat takut atau tidak untuk kawal tangan nak tekan apa. Tu je. Itu semuanya datang daripada mana? Iman. Tapi iman ni perkara yang paling sulit dan lebih liar lagi daripada haiwan yang paling liar di atas muka bumi. Betul kan? Hati. Liar dia. Nak kena tambat macam mana? Sebab hati tu sifat dia berbolak-balik. Hati tu dia sentiasa berubah-ubah. Sebab hati terkait tentang tempat bersarangnya iman. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Itulah rumus dia. Jadi kena lawan, kena mujahadah. Jangan biarkan kepada tipu daya syaitan. Ini pentingnya 3 komponen ni. Al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Sebab tu imam-imam kita, semisal Imam Nawawi rahimahullah, semisal Imam Ghazali rahimahullah, dan imam-imam yang berjalan sepertinya, seperti Imam Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah rahimahullah, dan pelbagai ulama lagi, takkan mereka lepas daripada perbahasan tentang bab ini. Kerana ini adalah pokok paksi keselamatan seseorang. Selamatnya ini, ya sebab dia foundation, maka dibina di atasnya bangunan, tingkap dan sebagainya. Selamat semuanya, kukuh. Menurut saya, kata Syekh rahimahullah, dalam masalah ini keadaannya berbeza-beza dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Benar. Ini pendapat pertengahan, moderate, wasatiyah. Ya. Khauf dan rojak ni dia bergantung pada keadaan, kondisi orang, situasi, sebab musabab dan sebagainya. Setiap orang tu sesuai meletakkan posisi tu ikut kadar diri masing-masing. Tak sama. Yang jelas, jika seorang sedang menginginkan sesuatu, maka ia harus meninggikan rasa harapnya pada Allah. Memang betul. Kalau kita nak sesuatu, mesti tinggi harap. Contoh nak apa? Contoh, ya, memohon jawatan pekerjaan, nak minta kerja. Dah minta, apa yang lepas tu? Mesti harap, ya Allah, mudah-mudahan permohonan pekerjaanku dapat. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku inginkan diperolehi. Ya Allah, mudah-mudahan sakitku ini sembuh. Tu. Ya, bila minta. Sebab tu, mengharap ni adalah satu perkara yang sangat menakjubkan. Tengok, menakjubkan bila? Bila berlaku pada diri kita. Dalam banyak-banyak orang yang memohon masuk universiti yang satu dunia nak masuk. Contoh nak minta universiti yang payah lah. Universiti yang mudah tu tak payah lah. Yang memang minta memang chances tu besar. Nak minta universiti apa contoh yang payah dapat? Yang ribuan manusia minta.
Malaysia tu memang dia UPU lah. Dia banyak tak dapat universiti tu, dapat universiti. Contoh ribuan nak masuk. Kalau sekolah apa universiti orang putih yang terkenal, contoh macam Harvard University dekat US, ataupun Oxford dekat London, ataupun Massachusetts Institute of Technology. Itu dunia. Yang bukan senang nak masuk. Ya, ataupun macam sekolah asrama penuh apa yang canggih kat Malaysia, yang bayar sekali. Macam contoh MCKK ke, Royal Military College ke, Sekolah Tunku Abdul Rahman ke, Sekolah Tun Fatimah ke, sekolah asrama penuh tu. Yang selected few. Contoh. Kalau universiti antarabangsa pula, macam Universiti Islam Madinah ke, Universiti Sisawat masuk. Contoh. Masuk ke? Masuk tak? Masuk. Okey lah, kira masuk list lah. Princess Nora ke, yang mintanya beribu-ribu, tapi yang dia hendaknya 100, 200, 300. Ketika itu pengharapan tinggi tak? Kalau ada keinginan nak masuk, tinggi. Siang malam ingat pada Allah, berdoa tak berhenti. Bukan dia saja, ibu bapa dia, ya, anak dia, isteri dia, pak mentua dia, semua suruh minta tolong untuk berdoakan baginya. Dan kemudian lihat betapa keajaiban doa Allah bagi. Bahkan ada lagi orang yang lebih pintar kalau dari sisi kelulusan, tak dipilih. Kerana apa? Sebab itu pentingnya keikhlasan. Allah pandang pada hati hamba-hambanya yang berharap penuh dengan keikhlasan. Ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan bagi. Padahal ada orang lagi dapat straight A, stamp, mumtaz, 4 flat semua sekali, tapi tak dipilih, tak dapat. Nampak tak? Sebab itulah dia pentingnya harap pada Allah, ya. Bergantung pada Allah, baik sangka pada Allah, penting. Dan minta pada Allah bersungguh-sungguh, Allah pasti akan bagi. Sebab itu dalam sesuatu permohonan jangan letakkan alasan, jangan letakkan penghalang. Susah lah nak dapat, ramai orang minta ni. Memang susah. Dah letak dah alasan dah. Dan Allah pandang pada persangkaan hamba-Nya. Cuba kalau dia letak, tak ada satu yang mustahil. Ya, Allah Ta'ala itu dia maha memperkenankan. Maka minta pada Allah dan wujudkan sebab-sebab untuk Allah pandang dan terima apa yang kita minta. Allah akan pasti. Jangan letakkan kesulitan di depan, letakkan kemudahan. Nampak tak? Allah akan memudahkan segala-galanya. Allah mayassir wala tu'assir. Kalau kita ada kaedah-kaedah ni, insya-Allah mudah. Dapat hadapi situasi dengan apa pun. Sebab tu prinsipal dalam bahasa yang kita sebut, accept the reality and navigate accordingly. Terima kenyataan, hadapi, cari jalan. Bebas way out. Banyak jalan. Jangan jadikan alasan, berbuat. Ya. Baik. Sedangkan orang yang hatinya mati, bukan atas. Adapun jika ia sedang mengharapkan rasa aman dari murka Allah, maka ia harus meninggikan rasa takutnya. Sejatinya manusia adalah doktor bagi dirinya sendiri jika hatinya hidup. Sedangkan orang yang hatinya mati, maka tidak akan dapat mengobati hatinya dan tidak akan dapat melihat keadaan dirinya. Sebab masalah itu dianggap tidak penting baginya. Jadi bagus ucapan Syekh Rahimah. Kita ni adalah doktor bagi diri masing-masing. Kita tahu apa sakit, apa yang tak sakit pada kita. Betul kan? Kita tahu tentang diri kita. Orang lain hanya boleh buat agakan ataupun andaian berdasarkan apa yang dapat ditangkap dengan panca indera. Tapi kita tahu kondisi kita. Ya, mintalah kepada Allah dan wujudkan usaha untuk mencapai cita-cita. Sebab itu jangan berhenti bercita-cita. Jangan berhenti mengembara. Alang-alang kita berbuat sesuatu, lakukan sebaik mungkin sampai kita merasa kepuasan. Bukan disebabkan oleh orang, tak. Yang meletakkan value pada diri kita ini bukan orang. We ourselves put what values we want to give to ourselves. Nilai kita yang nak menilai diri kita. Jangan kita menghinakan diri kita di hadapan orang. Kita ada harga diri. Contoh menghinakan diri depan orang. Menghina diri kalau contoh kadang orang ditanya, awak kerja apa? Saya tak kerja. Saya suri rumah aja. Tu kan merendahkan diri sendiri. Kalau tanya, kamu kerja apa? Saya CEO rumah tangga. Kan power. Habis duduk di rumah tu bukan bekerja. Kalau tak bekerja, macam mana suami nak pergi kerja? Tak semangat. Tu kalau isteri number one, tak boleh diganti. Motivator, coach, guide, teacher, friend, macam-macam semua. Dia pegang semua topi itu ada pada dia. Seorang isteri.
Betul kan? Tengok Nabi SAW, tengok isterinya bagaimana menasihati. Ketika Nabi SAW menerima wahyu, balik dalam keadaan menggigil, takut. Zammiluni, zammiluni. Selimut aku, selimut aku. Khadijah radhiyallahu anha tengok tak banyak songeng, tak banyak tanya. Ini ni, apa hal takut-takut ni? Ni bagi stres lagi ada. Tak. Sebab tu bila suami balik kerja dalam keadaan letih, jangan hujani dia dengan pelbagai soalan. Bang, kenapa balik lambat? Kenapa telefon tak angkat? Welcome dulu balik. Abang silakan masuk. Teh tarik dah siap. Tak payah nak diarah. Teh tarik 10 kali minta. Contoh tempat lain. Tak. Tahu dah kegemaran suami tu apa? Bagi dia segelas teh tarik, line clear. Minta lah apa dapat. Minta. Contoh. Dah tahu, mesti tahu karakter suami. Begitu je isteri, suami kena tahu karakter isteri. Ini semua ilmu yang hendaknya dipelajari. Contoh. Ya. Jadi itu adalah perkara yang hendaknya diberi perhatian. Pukul berapa dah ni? Dah habis dah bab-bab. Boleh sambung ni? Pukul 4 dah, okey dah. Pukul 4. Okey lah, nampaknya kita ingat cara nak cover 2 tajuk. Tapi kita dah skip aktiviti yang ke-22. Nanti kita akan undur kepada aktiviti yang ke-21, takut kepada sesuatu. Jadi, dua sifat ini, dua perangai ini adalah merupakan amalan hati yang sangat agung. Maka hendaklah kedua-duanya itu ditujukan hanya kepada Allah. Dan kedua-duanya adalah variables yang boleh ubah, yang berubah mengikut situasi seseorang dan juga kondisi yang sedang dia berada. Dia tak akan sama. Parameternya berubah. Ya, dalam keadaan kita melakukan sesuatu dan kita memiliki hajat, maka tentunya harapan itulah yang tinggi. Macam tadilah, kita memohon sesuatu pada Allah, tentulah harapan itu tinggi agar Allah memperkenankan, memakbulkan permohonan. Ketika mana kita terjatuh ke dalam pelanggaran, kecuaian, ya dan seumpamanya, maka sifat takut itu hendaklah yang lebih mendominasi. Apakah dia maksud takut dan sebagainya? Akan datang nanti perbahasan pada poin yang ke-21, takut kepada sesuatu. Dan takut memang semua kita mengetahuinya. Namun secara pembahagian dari sisi syariat, Syekh rahimahullah akan jelaskan beberapa bentuk atau kategori takut. Ya, takut yang paling asas adalah takut tabi'i, naluri fitrah, yang memang ada pada setiap makhluk yang hidup, yang bernyawa. Hatta binatang pun ada sifat takut, betul kan? Binatang ada sifat takut tak? Ada. Dan sifat takut itu berkonotasi positif atau negatif, bergantung juga kepada kondisi, keadaan yang sedang dihadapi. Ya. Kalau takut tabi'i seperti apa? Takut. Ada orang dia takut kegelapan malam. Dia tak boleh tidur kalau gelap. Dia kena pasang lampu. Dan takut ini yang ekstrim dipanggil fobia. Fobia ni sentiasa berjalan bersamanya. Ya, ibarat igawan yang mengerikan. Sulit dia nak buat. Ya, sampai bila disebut tak boleh sebut langsung. Kalau sebut akan ada refleksi tindak balas yang menyebabkan dia cemas, takut, stressful dan sebagainya. Ini pakar-pakar psikologi, pakar-pakar terapi, ya, memang expert bahagian ni. Ada orang contohnya takut, ya, takut cicak. Cicak tu dia takut. Badan sadu kan main, pergi gym macam dengan cicak pun takut. Kenapa? Dia dah ada diprogram dalam otak dia. Barangkali disebabkan sesuatu perkara, dia takut pada cicak. Bila sebut dia cicak tu tak ada lagi, dah takut dah. Jadi macam mana nak eliminate, nak iris fobia yang dia alami tu? Ada kaedah. Dia boleh buang, boleh iris. Yang akhirnya, ya, bila dia tengok cicak dia boleh pegang. Yang asalnya sebut pun tak boleh. Itu salah satu kaedah dalam ilmu terapi. Terapi untuk buang program. Dia delete program tu, dia rewrite program baru di otak ni. Tu orang-orang kaji otak dia sebut apa? Otak ni ada dua department, conscious mind and subconscious mind. Nanti akan datang penjelasannya, iaitu dari segi technical part. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur. Kuliah ni kita akan sambung nanti selepas subuh besok, insyaAllah. Besok apa? Sabtu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.